Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Baiklah, podcast kita pada hari ini ditaja oleh Pedas Hot Springs Wellness Spa Rembau. Dan topik kita pada hari ini sangat penting dan juga bermanfaat untuk anda semua dengar. Dan saya tidak keseorangan di sini. Baik, saya host anda, Mimi. Dan bersama kita tetamu jemputan khas daripada Pejabat Kesihatan Daerah Rembau iaitu Dr. Rahman dan Dr. Solihin. Hai Dr. Rahman dan Dr. Solihin, sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat. Boleh perkenalkan diri sekejap untuk para pendengar kita di luar sana? Okey, terima kasih kepada Cik Mimi. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Abdul Rahman bin Syuki. Sekarang sedang melanjutkan pelajaran saya di bahagian kesihatan awam di Universiti Teknologi Mara lah, UiTM di Sungai Buloh. Ya, betul. Okey, Dr. Solihin pula. Assalamualaikum. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada UiTM Rembau sebab menjemput kami sebagai panel pada hari ini. Saya Dr. Muhammad Salihin daripada Pejabat Kesihatan Daerah Rembau. Sebelum ni saya bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Rembau dan sekarang saya pun sama juga tengah menyambung pelajaran, menyambung kepakaran dalam bidang kesihatan awam. Cuma saya di Universiti Putra Malaysia. Saya di UPM, Dr. Rahman di UiTM. Betul. Okey, baiklah. Untuk topik kita kali ini tentang kesihatan seksual. Untuk segmen pertama ni, kita nak tanya kenapa kesihatan seksual tu sangat penting dan ada sesetengah orang ni macam beranggapan kesihatan seksual ni macam agak sensitif lah untuk dibincangkan dan kenapa ia sangat penting untuk kita beritahu kepada orang-orang di luar sana. Apa pandangan doktor untuk soalan Okey, ini? bila kita bercakap ataupun berbincang berkaitan dengan kesihatan seksual, ya, saya bersetujulah dengan Cik Mimi yang mengatakan bahawa kesihatan seksual ini penting, tapi dia membawa satu konotasi yang sensitif dalam masyarakat kita lah bila kita berbincang berkaitan dengan seksual. Namun kita kena faham kesihatan seksual itu adalah satu komponen yang penting. Kita lihat dari aspek kesihatan yang menyeluruh selain daripada kesihatan fizikal, mental, dan kesihatan seksual dan reproduktif ini adalah amat penting untuk melengkapkan kesempurnaan aspek kesihatan itu sendirilah. Sebab apa? Dengan adanya kefahaman dan juga penjagaan yang baik dari aspek seksual itu sendiri. So macam-macam perkara kita boleh atasi lah, dari aspek penyakitnya, dari aspek pencegahannya, rawatannya. So sebab itu bila kita bincang berkaitan dengan aspek kesihatan seksual ini, dia merangkumi satu perkara yang luas dan dia harus dilihat dari aspek kesihatan yang menyeluruh, holistic health perspective itu sendirilah. So itu yang saya boleh mulakanlah sebagai intro. So maksudnya untuk topik ni dia macam bukan saja dia macam kesihatan seksual ni untuk macam seksual tu semata-mata, tetapi dia juga penting untuk orang-orang di luar sana tahu macam kesihatan seksual ni kita kena jaga dan bertanggungjawab untuk kesihatan kita sendiri dan perlu tahu apa rawatan yang sepatutnya untuk kita ambil. So untuk soalan seterusnya, saya nak tahulah juga tentang apa usaha Kementerian Kesihatan ni dan juga Pejabat Kesihatan Daerah ni untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang kesihatan seksual dan reproduktif kepada orang-orang di luar sana lah. Okey, saya tambah sedikit bahagian introduction saya tadi itu. Bila kita cakap tentang kesihatan seksual, dia tidaklah tertumpu kepada aspek hubungan seksual itu sahaja. So dia merangkumi aspek-aspek pencegahan, intervensi, rawatan dan sebagainya seperti saya maklumkan tadi lah. Justru itu Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil serius berkaitan dengan kesihatan seksual ini, dan kita faham bahawa pelbagai program yang telah dilancarkan oleh
kesihatan pihak kesihatan sendirilah. Kita boleh ambil contoh sebagai sebermulanya daripada kita punya intervensi ataupun pencegahan ataupun promotion, aspek promosi itu bermula daripada sekolah sendiri. Kita ada program perkhidmatan kesihatan sekolah yang menekankan aspek fizikal, mental dan juga seksual dan reproduktif di kalangan remaja. Kita juga ada klinik remaja klinik remaja yes, untuk klinik remaja orang-orang yang target kita adalah pada umur 10 hingga 19 tahun lah. Okay. So klinik remaja ini juga menekankan aspek salah satu aspek adalah kesihatan seksual lah. Selain pada yang saya sebutkan tadi lah, mentalnya, tingkah laku dan sebagainya. Ya. Dan dari aspek penyakit berjangkit sendiri, iaitu kita boleh cakap HIV lah. Ada satu program yang saya rasa memang khas untuk HIV. Memberi satu kefahaman dan juga orang kata promosi tentang HIV ini adalah kita ada Prosta lah. Prosta ni apa dia? Pernah dengar tak Prosta? Prosta macam pernah dengar, tapi saya macam kurang terdedah lah dengan Prosta ni. Macam nak tahu jugalah Prosta tu macam mana, doktor? Prosta ni adalah singkatan bagi program sihat tanpa AIDS untuk remaja lah. So dan program ini selalunya kita ada beberapa modul yang kita bawa. Tak salah saya ada 10 modul yang menerangkan pelbagai aspek dari aspek kesihatan seksual itu sendirilah. Kita ada berkaitan dengan kita memahami kita punya tubuh badan, kita memahami bagaimana kita nak berinteraksi dan memahami bagaimana badan kita berfungsi, dan juga termasuk juga penyakit-penyakit yang boleh tersebarnya melalui jangkitan seksual inilah. Bagaimana cara kita mengenal pasti, bagaimana kita ingin mendapatkan rawatan, semua itu memang kita rangkumkan dalam satu modul yang very comprehensive, holistik, iaitu dalam program Prosta kita lah. So maksudnya program Prosta ni dia macam fokuskan untuk HIV dan ada rawatan-rawatan dan juga pendedahan tentang HIV ni dalam kalangan HIV dan STD sekali lah, STD sexual sekali. transmitted disease. Oh, faham. Menarik. Prosta. Prosta. So, okay. Kalau saya boleh tambah sikit Dr. Rahman kalau kita tengok kan, sebenarnya bila kita bercakap berkenaan kesihatan seksual dan reproduktif ni, dia macam satu topik yang besar dan menyeluruh. So sebenarnya banyak pemegang-pemegang taruh yang terlibat untuk merealisasikan impian kita lah supaya rakyat Malaysia sihat dari segi fizikal, mental dan juga seksual dan reproduktif. Okay, so kalau kita nak tengok Kementerian Kesihatan Malaysia, biasanya kita punya target adalah kita buat advokasi berkaitan dengan program-program kesihatan seksual dan reproduktif. Kita bantu buat saringan, rawatan dan pengurusan kes pesakit lah. Tapi kalau kita tengok secara skop yang lebih besar, pendedahan awal kepada kesihatan seksual dan reproduktif ni bermula daripada di sekolah rendah lagi. Jadi di sekolah rendah yang itu sebenarnya termasuk di bawah orang kata job scope daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. So dalam Kementerian Pendidikan Malaysia akan ada silibus yang dijana dan dirangka khas untuk tackle berkenaan topik-topik ni lah. Jadi cikgu-cikgu di KPM dan mendapat training dan juga advice daripada KKM untuk menyampaikan dan bagi pendedahan awal berkenaan topik ni lah. Dan benda ni akan disambung di peringkat universiti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kalau kita tengok untuk rawatan seksual dan reproduktif ni, kadang-kadang ada isu berkaitan dengan kesuburan, kesihatan reproduktif. Kalau yang itu kita ada juga kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. So ada satu agensi kerajaan nama dia LPPKN. Jadi LPPKN ni lah yang akan uruskan berkaitan masalah reproduktif dan juga kesuburan. Jadi macam tu kalau kita tengok secara skop besarnya, banyak lain pemegang taruh yang terlibat lah. Jadi untuk KKN, kita bantu untuk advocate berkaitan isu ni, kita bantu untuk saringan dan juga rawatan kes. Oh, faham. So maksudnya usaha-usaha yang telah ditingkatkan untuk bagi kesedaran dalam kalangan masyarakat ni banyak jugalah dah dijalankan oleh KKM dan juga pejabat kesihatan daerah. And
mungkin ada sesetengah masyarakat kat luar sana ataupun diorang macam tak terdedah sangat and kurang untuk untuk mengikuti program tersebut. So tapi apa yang kita tahu memang banyak yang telah KKM dan PKD telah jalankan dari especially dari bangku sekolah lagi sampailah ke universiti, banyak pendedahan tentang kesihatan seksual ni dan reproduktif. Okey, baiklah, untuk soalan seterusnya saya macam tertanya-tanya juga tentang kesihatan uh, HIV tu dan penyakit kesihatan seksual tu. Dan sesetengah masyarakat beranggapan HIV dan kesihatan seksual macam STI ni dia macam menjadi isu utamalah dalam kalangan masyarakat dan macam kalau macam ada persepsi sesetengah masyarakat ni macam HIV ni menakutkan, dan apa pandangan doktor berkaitan dengan isu ni? Okey, saya jawab dulu Okey. Okey, kita perlu memahami bila kita bercakap berkaitan dengan HIV ataupun STI atau STD lah, sexual transmitted infection atau kita panggil sexual transmitted disease ni, kita perlu memahami dahulu apa itu HIV, apa itu STI. So secara mudahnya kita boleh faham bahawa dalam dunia kita ni kita ada dua jenis penyakit lah, iaitu penyakit yang tidak berjangkit dan penyakit yang berjangkit. So penyakit tidak berjangkit ni kita boleh bagi contoh seperti contohnya kencing manis, darah tinggi, dia tidak berjangkit daripada satu orang kepada satu orang lah. Tapi kalau kita cakap penyakit berjangkit ini adalah satu penyakit yang boleh berjangkit daripada seseorang kepada seseorang. So HIV ini adalah sikatan kepada HIV itu sendiri, iaitu Human Immunodeficiency Virus lah. Dia adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri yang menjangkiti manusia dan manusia boleh menjangkiti kepada manusia yang lain. Okay. So itu HIV. STI pun samalah, maksudnya dia adalah satu penyakit yang boleh berjangkit daripada manusia ke manusia melalui hubungan seksual. Okay. So berbalik kepada soalan Cik Mimi tadi adalah berkaitan kenapa masih ada orang kata apa itu kurang jelas lah berkaitan dengan HIV ini, because of kita percaya kita agree lah, kita bersetuju bahawa HIV ini selalu dikaitkan dengan stigma dan juga orang kata stigma lah, macam masyarakat kita melihat HIV ini satu perkara yang buruk lah. Tapi kita harus memahami bahawa penyakit HIV ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mendiskriminasikan. Sebab apa, mereka yang dijangkiti HIV ini harus mendapatkan sama orang kata hak dengan yang lain lah, rawatannya ataupun treatmentnya, pemahamannya, awarenessnya dan sebagainya. So cumanya saya nak bangkitkan sedikit di sini adalah bagaimana isu HIV pada masa sekarang ini perlu dilihat kepada skop data itu sendirilah. Sebab kalau dulu HIV ini kalau ikut trend kalau ikut trend semasa di Malaysia, kita melihat bahawa kes HIV itu menurun. Daripada beberapa dekad yang dulu, 20 tahun dulu, kita ada melihat disebabkan usaha-usaha kita tadilah, maksudnya awareness kita, screening, kita punya rawatan kita, ada ubat dan sebagainya, menyebabkan kes itu menurun. Namun aspek yang perlu kita beri perhatian adalah bagaimana transisi punca jangkitan itu berubah. Kalau daripada dulu kita melihat kebanyakan kes HIV ini adalah di kalangan orang yang mengambil suntikan lah, dadah lah, berkongsi jarum dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita melihat lebih daripada 97% jangkitan itu adalah berpunca daripada hubungan seksual. Dan 45% adalah di kalangan belia. Dan perkara ini adalah satu perkara yang penting kita melihat dari aspek kesihatan untuk bagaimana kita ingin mengatasi dan juga ingin memberi kefahaman dan awareness untuk bagaimana kita nak mengenal HIV itu macam mana, apa simptom dia, bagaimana kita nak screen, bagaimana kita nak merawat dia. Sebab apa, HIV ni ada rawatan dia. So maksudnya HIV ni
dia bukanlah macam daripada perkongsian ataupun macam perkongsian macam touch ataupun macam ada sesetengah orang ni macam berfikir adakah HIV ni dia tersebar melalui sentuhan ataupun yang macam air liur dekat cawan lah. Sesetengah masyarakat berfikir macam tu. So maksudnya macam Dr. Rahman tadi terangkan, HIV ni bukanlah seperti yang korang fikirkan, tetapi dia melalui persetubuhan. Kalau saya boleh tambah, berkenaan dengan risiko jangkitan HIV lah. So memang HIV ni kita masukkan dia dalam kelompok kita panggil sexually transmitted infection lah. Maksudnya jangkitan yang boleh merebak melalui hubungan kelamin. Tapi tak semestinya itu adalah satu-satunya punca. So cara virus ni merebak daripada satu badan ataupun kita panggil host lah kepada host yang lain adalah melalui pertukaran cecair badan. So cecair badan ni boleh jadi melalui hubungan seksual adalah dengan virus yang masih aktif untuk menyusu badan. So daripada susu badan boleh direbakkan kepada bayi tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita nak cerita dia lebih besar lah, cuma mungkin skop kita hari ni kita kecilkan pada seksual dan reproduktif. Betul. So dan saya pun nak tahu jugalah macam doktor apa yang doktor selalu dengar ataupun kerap dengar tentang penyakit HIV ni dalam pesakit. Macam diorang punya stigma lah tentang HIV ni macam mana, apa yang paling kerap doktor dengar berkaitan kesihatan seksual ni lah ataupun HIV dan STI. Pada pandangan saya lah dan juga pembacaan dan juga banyak kajian yang dibuat lah, bila kita cakap berkaitan dengan stigma, tidak kita kena melihat kepada dua pihak, iaitu orang yang dijangkiti ataupun orang yang betul kena HIV lah, dan juga masyarakat di sekeliling dia. So bila kita cakap pasal stigma ini tidak memang kata hubung kait dia adalah ada berkaitan dengan awareness ataupun pengetahuan tentang sesuatu perkara itu lah. Stigma itu muncul sebabkan ketidakfahaman ataupun ada misunderstanding lah di kalangan masyarakat terhadap sakit HIV ini sendiri. So sebab itu kita di pihak kesihatan ataupun pejabat kesihatan sendiri lah kita melihat aspek promosi dan juga orang kata itu awareness ataupun advokasi kepada HIV ataupun infectious disease ini kita buat memang all out buat supaya masyarakat faham apa itu HIV, bagaimana cara jangkitannya yang tidak melalui direct contact, apa orang kata kalau orang pegang pinggan terus terus merebak, dan juga bagaimana di pihak lagi satu bagaimana pesakit itu sendiri kita perlu fahamkan juga jika mereka ingin terdedah kepada risiko itu, apa yang mereka boleh lakukan. Sebab apa kadang-kadang stigma itu muncul juga because of the other side of patient itu tidak mengetahui apa yang aku perlu buat pasti screening ke, ada rawatan ke, dan akhirnya kita akan end up kebanyakan kes HIV ini yang datang kepada kita dalam orang kata presentasi yang lewat. Kita akan berhadapan dengan pesakit-pesakit kita yang telah sampai ke satu stage yang kita panggil AIDS. Macam dia teruk sangat ke ataupun betul. Maksudnya AIDS ini adalah singkatan kepada acquired immunodeficiency disease lah. AIDS itu yang bermaksud, kalau nak mudah faham, dia adalah peringkat akhir jangkitan HIV itu sendiri. So HIV adalah jangkitan awal. Dan kadang-kadang HIV ini tidak menunjukkan sebarang simptom pun. Tetapi AIDS ini dia adalah keadaan, dia ada simptom yang teruk, dan mungkin dia ada juga orang panggil co-infection, maksudnya jangkitan yang tambahan seperti contohnya TB, infection yang teruk yang menyebabkan dia datang kepada perawat ataupun fasiliti kesihatan dalam keadaan yang agak serius lah jangkitan. So kedua-dua aspek ini perlu kita nilai supaya satunya pemahaman itu sampai, ilmu itu sampai, promosi dijalankan,
dan kedua-dua pihak ini memahami aspek tanggungjawab dan juga apa yang mereka perlu lakukan. Betul. So maksudnya macam yang doktor cakap tadi tentang HIV dan AIDS ni. So macam yang saya faham, AIDS ni macam ada simptom-simptom yang macam dia akan dapat penyakit-penyakit lain macam TB macam tu. So macamnya kalau macam ada sesetengah yang dah tahu simptom tu macam HIV, diorang dah boleh kesan, maksudnya diorang kena dapatkan rawatan awal lah untuk untuk tidak macam sampai ke level AIDS macam tu. So okay, untuk seterusnya saya macam nak tahu juga tentang pengesanan kes untuk HIV dan contact tracing ni. Dan selain rawatan dan pencegahan, satu lagi aspek yang mungkin kurang diketahui oleh orang-orang kat luar sana tentang peranan PKD dalam pengesanan kes HIV ni macam mana? Sebenarnya kalau kita tengok sebelum tu saya nak jelaskan sikit lah berkaitan dengan kes dengan juga kontak kan. Kalau kes ni sebenarnya kita panggil adalah orang yang dah dijangkiti HIV dah ataupun pesakit lah, dan tu kita panggil sebagai kes dalam bahasa epidemiologi, bahasa kepakaran penyakit berjangkit ni lah kan. Dan kontak ni macam zaman kita COVID dulu, kita panggil kontak rapat. So itu maksudnya orang yang berisiko untuk dijangkiti nak sebab dia ada hubung kait dengan kes ataupun pesakit itu tadi. Jadi ini adalah salah satu job scope yang saya rasa khusus dalam PKN. Job scope ni selalunya dijalankan oleh pejabat kesihatan daerah lah. So di bawah disiplin kesihatan awal. So ni adalah satu job scope kami. So kami akan buat pengesanan kes dan juga contact tracing. So bila kita buat pengesanan kes, maksudnya bila kita ada buat sarungan kat mana-mana dan kita dapat tahu pesakit tu positif HIV contohnya. Jadi akan ada PPKP ataupun penolong pegawai kesihatan persekitaran kita, ataupun lama-lama dia orang panggil inspektor kesihatan. Jadi inspektor kesihatan ni lah yang akan buat siasatan kepada kes. Jadi dia akan tanya simptom dah ada berapa lama contohnya, alamat dia tinggal dekat mana, apa punca risiko yang dia boleh dapat HIV itu tadi. Contoh macam saya cerita tadi kan, HIV ni boleh melalui banyak-banyak sebab punca. Jadi inspektor kesihatan punya tugas lah untuk memastikan agak-agak sebenarnya pesakit ni dapat melalui apa. Contoh kalau kata daripada hubungan seksual, jadi kita akan minta pesakit ni bagi tahu siapa potential ataupun kontak-kontak yang rapat dengan dia. Tujuan dia bukannya kami nak penalti ataupun kenakan denda, hukuman dan sebagainya. Ya, betul. Tujuan dia sebab kita nak saring awal kontak-kontak rapat ni supaya maksudnya kalaulah kata dia ada kontak rapat dengan orang sekeliling dia dan orang sekeliling dia berisiko untuk mendapat jangkitan, kita nak make sure orang di sekeliling dia disaring awal supaya kalaulah kata ada jangkitan HIV, kita boleh rawat lebih awal. Sebab HIV ni adalah satu penyakit yang kalau kata kita dapat saring awal, kita dapat beri rawatan awal, komplikasi itu kita boleh minimizekan. Even pesakit-pesakit HIV ni dia boleh hidup macam manusia normal yang lain, manusia yang biasa, dia boleh hidup sampai umur 60-70 tahun dengan rawatan. Korang dengar tu, so bila macam korang dah dapat kesan macam simptom-simptom yang ada dalam kesihatan tubuh badan tu, kenalah pergi ambil rawatan. Okay, so macam ada juga macam contact tracing ni sebenarnya bertujuan untuk melindungi kesihatan individu lah kan. And untuk soalan saya seterusnya, ada yang takut macam maklumat diorang ni akan diketahui orang lain, macam contoh macam pesakit HIV ni lah, macam diorang bila orang lain tahu diorang ada penyakit tu, dia macam malu and takut nak beritahu, macam nak buat rawatan tu pun diorang macam mesti takut juga sebab macam diorang malu lah dalam diri diorang macam tu.
So sebenarnya start daripada A sampai Z urusan pesakit HIV dan kontak rapat ni letak di bawah alat kerahsiaan lah. Jadi memang benda tu adalah private dan confidential. Even inspektor kesihatan yang tak bertugas membuli HIV pun tak tahu pasal detail pesakit tu. Hanya orang yang perlu sahaja akan tahu berkaitan tu lah. Maksudnya walaupun kita dah siasat kes tu, tak bermaksud cerita ni akan spread. Dalam sektor kesihatan sendiri pun kami saling tak tahu menahu pasal kes-kes yang lain. Hanya orang yang in charge je yang akan tahu. Berkaitan dengan rawatan juga. Rawatan pun sama. Kalau lah kata pesakit tu mendapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun dekat hospital atau di klinik pakar, so takkan didedahkan dekat mana-mana kat penujanci ke yang kata dia nak dalam pesakit HIV. So appointment ataupun rawatan akan ditulis secara general. Jadi kalau kata perlu untuk pesakit ni dapatkan rawatan di klinik kesihatan tu dapat time slip ataupun dapat MC, dekat situ pun kita tak akan tulis kenapa dia dapat, sebab apa tujuan dia datang. So itu adalah kerahsiaan. Even untuk level-level pekerja pun majikan ataupun HR tu sebenarnya tak berhak untuk tahu tentang pesakit lah. Jadi kalau kata majikan ada call dekat kesihatan untuk verify pun, at most kita akan cakap dia pesakit ni ada datang pada sekian-sekian masa, sekian-sekian tarikh untuk mendapatkan rawatan dan pesakit ini tak layak untuk bekerja pada hari itu dan sebab tu kami keluarkan MC. That's it. Kita tak akan cerita lagi panjang lah. Okay, so ceritanya selamat. So maksudnya untuk data-data pesakit-pesakit tu bukan semua orang boleh tahu. Dia untuk yang in charge saja yang akan tahu, dan data-data semua pesakit tu dia dilindungi lah. Okey, terima kasih Dr. Solihin dan Dr. Rahman tentang penerangan tadi. Okeylah, kita berehat sekejap untuk segmen seterusnya. Baiklah, kita kembali lagi dalam segmen kita kali ini. Tanpa membuang masa, kita akan fokus sedikit tentang komplikasi jika lewat mendapatkan rawatan. Okey doktor, kadang-kadang seseorang tu macam diorang rasa diri diorang tu dah cukup sihat tanpa sebarang penyakit, dan ada juga mungkin diorang rasa diorang punya diri tu macam tak perlulah untuk mendapatkan rawatan awal. Sedangkan banyak penyakit boleh berlaku tanpa menunjukkan simptom yang jelas dan pada peringkat awal. So pada pandangan doktor ni macam mana? Okey. Sebenarnya untuk penyakit HIV ataupun STI lah secara generalnya, simptom-simptom awal ni dalam mana-mana penyakit pun kita ada incubation period ataupun fasa inkubasi ni lah. Waktu ni virus dah ada dah dalam badan kita ataupun kuman tu dah ada dalam badan kita, tapi badan kita belum react dan keluarkan simptom. Jadi kadang-kadang itu yang buat orang rasa macam selesa. Mungkin rasa tak ada simptom, maksudnya sihat lah, tapi tak bermaksud sebegitu. Kalaulah kata kita ada terdedah dengan risiko jangkitan, kita sendiri yang kena cakna dan kita kena buat saringan. Sebab untuk HIV lah contohnya, pada fasa awal kita takkan ada simptom untuk beberapa minggu. Kemudian kita akan ada simptom yang sangat orang kata vague. Contoh ada demam berpanjangan, lepas tu sakit-sakit badan, lesu. Itu je. Dia tak menunjukkan simptom yang serius pun. Mungkin kita boleh ingat itu demam batuk sesama yang biasa. Ya, tapi boleh jadi
itu adalah petanda jangkitan awal kepada HIV. Jadi kalau kata kita tak buat apa-apa, nanti dia progress kepada fasa yang akhir ataupun hujung macam Dr. Rahman sebut tadilah, berkaitan dengan AIDS. So bila AIDS ni maksudnya antibody ataupun immune system kita dah sangat-sangat rendah. Kalau orang lain terdedah dengan kuman-kuman biasa mungkin tak dapat jangkitan, tapi untuk pesakit AIDS ni dia kena benda yang simple pun dia boleh dapat jangkitan yang teruk. Macam Dr. Rahman cakap berkaitan dengan TB, masalah kegagalan organ. So semua ni adalah fasa-fasa akhir AIDS. Jadi untuk mengelakkan tu, sebab tu kita cadangkan ataupun kita galakkan kepada orang yang terdedah dengan risiko jangkitan HIV untuk datang ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk buat saringan. Sebab lagi awal kita buat saringan, lagi awal kita boleh kesan dan rawat sekiranya perlu. Untuk HIV ni kita ada satu fasa kita panggil window period lah. Maksudnya bila HIV tu masuk dalam badan seseorang, dia memerlukan masa 3 bulan. So 3 bulan barulah badan kita boleh keluarkan antibody ataupun petanda, dan bila kita test tu negatif. So contoh kata, kalau katalah risiko jangkitan tu berlaku minggu lepas dan kita test hari ini dan test kita negatif, kita tak semestinya kita negatif betul. Boleh jadi itu termasuk dalam window period. Jadi kita kena buat ujian ulangan seterusnya. Ujian ulangan selalunya kita akan sarankan dalam 3 hingga 6 bulan selepas itulah. Kalau kata ujian ulangan pun betul-betul negatif, baru maksudnya orang tu negatif lah. Tapi kalau kata risiko jangkitan tu berterusan, maksudnya orang tu memang kena sentiasa buat ujian ulangan lah, supaya apa-apa jadi kita boleh detect lebih awal. Sebab kita tak nak komplikasi ni berlaku lah kepada mana-mana pesakit kita. So maksudnya untuk saringan awal ni dia sangat penting lah, macam untuk lagi cepat kita kesan, lagi orang cakap kita boleh rawatan awal. Ya. Macam kita tengok apa yang kita untuk pengesanan awal kita. Untuk pengesanan awal tu kita boleh tahu apa yang simptom-simptom dalam badan kita ni dan apa ubat yang berkesan untuk Merawat. macam tu. So berdasarkan penerangan doktor tadi, pengesanan awal tu sangatlah penting untuk orang-orang di luar sana mendapatkan rawatan secara awal dan mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Okey, baik. Seterusnya soalan terakhir kita lah untuk Dr. Solihin dan Dr. Rahman. Mungkin ada pendengar kita juga macam risau ataupun macam takut tentang status kesihatan mereka tu mempunyai persoalan berkaitan HIV dan penyakit jangkitan seksual, dan apakah bantuan ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan bagaimana seseorang tu boleh mendapatkan bantuan tersebut? Okey. Sebenarnya saya rasa key point yang pertama kepada orang di luar sana yang mana nak dapatkan bantuan rawatan ataupun perkhidmatan di fasiliti TKM, jangan malu, jangan takut, boleh datang je di mana-mana fasiliti kita, tanya dan kita akan salurkan kepada saluran yang betul lah. Dan jangan risau, semua data-data anda akan kita handle secara sulit dan kes tu kita akan treat secara profesional lah. Tak ada judgement Dr. Rahman di fasiliti kita. So bila saya tekankan tadi banyak berkaitan dengan saringan kan, sebenarnya saringan ni ada banyak cara yang kita buat lah. So kita boleh buat saringan HIV tanpa nama. So kalau saringan HIV tanpa nama tu maksudnya klien ataupun pesakit tu boleh datang di mana-mana fasiliti klinik kesihatan kita, cakap nak buat saringan HIV tanpa nama. Jadi kita tak akan collect nama, detail semua tu pun tak ada. Hanya untuk check status lah. Tapi sebelum kita buat saringan, kita akan bagi counselling. Maksudnya kita akan bagi tahu kalau positif apa langkah seterusnya, kalau negatif apa langkah seterusnya, dan selepas test pun kita akan bagi counselling lagi.
Jadi kalaulah kata anda macam takut, rasa stigma, kawasan tu mungkin kawasan awak punya neighborhood tapi awak nak buat saringan juga, boleh minta untuk saringan HIV tanpa nama. Selain daripada tu, kita juga ada buat saringan HIV, contoh untuk orang Muslim kan, contoh sebelum dia nak berkahwin, dia buat saringan HIV, betul. Ada yang sesetengah tempat nak sambung belajar ataupun nak masuk bekerja pun ada buat saringan HIV. Dan tu pun kami ada buat. Ataupun kalaulah anda berisiko tinggi dan anda nak dapatkan saringan dan juga rawatan, boleh juga datang ke mana-mana klinik kesihatan dan kita akan bantu untuk buat saringan dan rawatan. So selain di fasiliti kesihatan, kita juga ada buat saringan waktu kita buat outreach program. So bila kita pergi ke lapangan, contoh kita buat pameran dan advokasi di institusi pendidikan ataupun kita buat di agensi luar ataupun di community, bila kita buka booth ataupun pameran berkenaan HIV, sometimes kita juga akan buat saringan lah. So saringan tu pun kita akan make sure ada bilik yang private sikit lah untuk buat saringan tu. Macam progress dia macam mana untuk saringan? Okay, so kalau saringan HIV ni untuk kalau orang yang biasa tu, dia macam orang kata macam cek gula so kita ambil sikit darah di hujung jari, lepas tu kita letak dalam kita punya rapid test lah. So daripada situ kita akan tengok result tu lah sama ada dia reaktif ataupun non-reaktif. So selain daripada di site KKM, kita juga ada contoh macam pusat kesihatan universiti kan, macam dekat UiTM ataupun mana-mana universiti pun ada juga menjalankan saringan. So selain daripada tu, kami di KKM juga dibantu bersama NGO di luar sana. So ada NGO juga yang bantu membuat saringan. So bila kata kes tu dah jadi reaktif ataupun positif, kemudian NGO ni bantu untuk pesakit ni dibawa ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk rawatan seterusnya lah. Ni saya nak promote di bawah KKM. Di bawah KKM kita ada satu website, nama dia jomtest.com.my. Jomtest.com.my. Bawah jomtest.com.my ni dia ada banyak senarai NGO yang melakukan saringan. Contoh untuk di Negeri Sembilan, NGO yang membuat saringan ni adalah My Kekasih. So My Kekasih ni dalam website tu dia ada, kita boleh klik untuk delivery. So kalau kata you tak selesa untuk pergi buat dengan saringan dengan face to face, kita boleh buat delivery dan dia akan counselling secara telefon, apa nak buat. Kemudian kalau positif ke negatif ke, nanti dia akan counselling semula. So sangat mudah nak buat saringan awal sekarang ni lah. Faham. So maksudnya dia macam orang tu macam malu untuk mendapatkan rawatan face to face tu, dia pun boleh pergi ke media sosial jugalah. Macam ada satu apps untuk orang counselling pesakit tu macam mana and detect dia simptom dia macam mana. So baiklah, terima kasih atas perkongsian Dr. Rahman dan Dr. Solihin untuk perkongsian yang sangat bermanfaat pada kali ini. And terima kasih juga untuk Pedas Hot Springs Wellness dan Spa Rembau kerana menaja kita orang punya podcast dekat sini. Okay. Saya harap perkongsian ni dapat membantulah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mengetahui tentang kesihatan seksual dan HIV ataupun AIDS and STI itu macam mana, dan dapatlah info-info daripada doktor kita hari ini. So tanpa membuang masa, dengan itu kita telah sampai ke penghujung podcast kita kali ini. And terima kasih sekali lagi untuk Pejabat Kesihatan Daerah Rembau kerana memberi tetamu khas iaitu Dr. Solihin dan Dr. Rahman dalam podcast kita. Dr. Rahman dan Dr. Solihin, right? Okay. Dengan itu, terima kasih juga kepada para pendengar kerana sentiasa bersama kami untuk mendengarkan info-info tentang kesihatan seksual dan HIV. And okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan jangan lupa untuk
support Kantareta dan juga boleh follow pejabat kesihatan daerah Rembau melalui Facebook dan juga Instagram ataupun diorang pun ada TikTok juga. So korang bolehlah follow-follow, and Kantareta pun bolehlah korang follow. So itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Sama. Solihin dan Dr. Terima kasih Rahman. ni.